Salam sejahtera, nama saya Cikgu Pang Tet Kiong dari SK Inanam 2. Hari ini saya akan membentangkan PPL, PJ, PK, buku scrap, makanan sihat. Ini tajuk PPL mengikut SK dan SP, maklumat projek, tema pemakanan, tajuk makanan sihat, topik projek makanan dan minuman yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. Tarikh pelaksanaan adalah dari 11 Oktober hingga 24 Oktober 2021. Tempoh masa 2 minggu atau 2 sesi PDPR. Standard kandungan 8.1 amalan pemakanan sihat dan selamat. Mengamalkan dengan cara yang betul tabiat makan dan tabiat minum. Standard pembelajaran 8.1.1 menyatakan tabiat makan dan minum yang sihat. Pertama, waktu makan dan minum yang betul. Kedua, kuantiti makanan dan minuman mengikut keperluan harian. Objektif pembelajaran, murid dapat menyatakan tabiat makan dan minum yang sihat. Subjek lain merentas kurikulum Bahasa Malaysia tahun 2, Piramid Makanan. Soalan kurikulum, soalan asas, apakah amalan pemakanan sihat dan selamat? Soalan unit, apakah cara menyatakan tabiat makan dan minum yang sihat? Soalan kandungan, pertama, bilakah waktu makan dan minum yang betul? Kedua, apakah kuantiti makanan dan minuman mengikut keperluan harian? Okay. Berikut adalah DSKP, KSSR, PJ, PK tahun 2. Seterusnya, bagaimana BPL atau projek muda ini bermula? Terdapat beberapa proses fasa yang terlibat, iaitu fasa perancangan, fasa pelaksanaan, fasa penilaian, dan seterusnya hasil persembahan BPL. Untuk fasa 1 perancangan, pemberian tugasan kepada murid. Yang pertama, tajuk yang dipilih adalah berdasarkan standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Kedua, kertas tugasan diberi kepada setiap murid melalui Telegram untuk memudahkan pencarian maklumat. Ketiga, guru memberi contoh PPL dalam bentuk video YouTube. Dengan contoh PPL tersebut, ia memberikan panduan kepada semua murid, dan dengan menonton video, murid lebih faham untuk melaksanakan projek ini. Seperti yang anda boleh melihat di sini, ini adalah contoh kertas tugasan yang diberikan kepada murid. Okey, untuk fasa perancangan, yang pertama, mendapatkan maklumat tugasan mengikut SK dan SP. Yang kedua, mencari maklumat daripada pelbagai sumber
seperti buku teks atau buku rujukan PJ tahun 2 ataupun dari sumber internet. Ketiga, sumber yang digunakan dan dirujuk kepada guru. Keempat, pengkumpulan maklumat dan bahan projek. Kelima, menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk hasil persembahan. Seterusnya, fasa 2 adalah pelaksanaan. Murid melaksanakan projek mengikut hasil persembahan yang dipilih. Kedua, semasa tempoh pelaksanaan ini, guru dan murid sering berhubung melalui Telegram. Ketiga, setelah projek siap, murid perlu untuk membuat video pembentangan berkenaan projek tersebut. Seperti fasa 2, murid juga dikehendaki melaksanakan proses pembentangan PBL dalam video persembahan. Seperti yang anda boleh melihat di sini, ini adalah contoh pelaksanaan PBL murid yang dihasilkan. Untuk fasa ketiga, penilaian. Pertama, murid kena membuat hasil persembahan dalam bentuk gambar atau video. Kemudian murid membentangkan bahan yang digunakan dan menyatakan cara tabiat makan dan minum yang sihat menggunakan buku skrap yang dihasilkan. Manakala guru dikehendaki membuat pengisian pentaksiran tahap penguasaan murid berdasarkan konten hasil PBL murid. Sebagai rumusan keseluruhan PBL murid, pertama, berdasarkan daripada hasil persembahan PBL murid ini ternyatanya sangat memberangsangkan. Penerokaan berlaku secara tidak langsung. Pembelajaran secara kendiri, menilai, menganalisis maklumat yang tepat mengikut setiap proses fasa dalam PBL ini. Projek ini juga menghasilkan budaya pembelajaran lebih menarik dan seronok sepanjang proses penghasilan PBL. Tahap penguasaan juga dapat dilihat meningkat daripada penilaian sesi pembelajaran dalam kelas berbanding dalam PBL ini. Ini bermaksud PBL sangat memberikan lebih kefahaman kepada murid itu sendiri. Walau bagaimanapun, kekangan yang dihadapi sepanjang sesi pelaksanaan PBL ini ialah murid yang telah siap tetapi tidak dapat menghantar projek pada hari yang sepatutnya. Ini adalah masalah sedunia yang berlaku akibat serangan pandemik COVID-19 yang perlu diatasi dengan norma-norma yang baharu.
Egoran daripada itu, hasil PBL murid yang lain akan ditafsir berdasarkan respon murid yang menghantar dalam bentuk gambar melalui Telegram. Okay. Ini adalah hasil projek PBL murid seperti yang anda boleh lihat di sini. Ini adalah bahan kreatif buku scrap. Seterusnya, marilah kita menyaksikan video hasil PBL yang murid telah laksanakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Sazwania Umaira binti Zulkifli dari kelas 2 Mutiara. Tajuk makanan dan minuman yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. Piramid makanan Malaysia merupakan satu panduan mudah bagi individu memperbagaikan makanan harian mengikut jumlah sarjan yang disarankan. Piramid makanan Malaysia mempunyai gabungan 5 kumpulan makanan yang diletakkan pada 4 aras. Makanan seimbang mengandungi kombinasi pelbagai jenis makanan untuk memberi kita semua zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Tubuh memerlukan pelbagai jenis makanan dalam kuantiti yang berbeza untuk melihara kesihatan. Piramid makanan Malaysia. Air kosong setiap hari 6 hingga 8 hidangan. Hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam, susu dan produk termasuk ikan, telur, daging dan ayam, nasi, bijirin, kekacang dan ubi-ubian, buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan berkhasiat seperti buah-buahan, protein iaitu ikan, daging, ayam, telur, kekacang dan sayur-sayuran. Protein merupakan pembinaan tisu dan komponen utama semua sel iaitu kulit, rambut, kuku dan tulang, menghasilkan enzim dan sistem imun. Minuman berkhasiat seperti air, susu segar dan jus buah-buahan. Khasiat air bukan sekadar untuk membersihkan tubuh sahaja, malah sebagai zat yang penting untuk tubuh kita. Susu diperkaya dengan kalsium dan protein adalah sumber yang terbaik untuk kesihatan tulang. Jus buah-buahan kaya dengan vitamin C, K, B dan minum jus tanpa gula tambahan. Makanan tidak berkhasiat seperti gula-gula, minuman, makanan segera, coklat, donat, kek, burger, kentang goreng dan Maggi segera. Kesan buruk mengambil makanan segar, mengganggu fungsi otak, masalah obesiti, membentuk pertumbuhan kanak-kanak, merosakkan gigi, penyakit kronik. Minuman tidak berkhasiat seperti minuman dalam botol dan tin bergas. Kesan minum bergas, gula berlebihan dalam badan, penyakit. Assalamualaikum.
Dengan menonton video tadi, saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini dan saya mengucapkan terima kasih kerana menonton. Okay, bye.